Lari, selamatkan diri. Mereka datang lagi. Kapal-kapal Jepun telah mendarat di kota baru. Askar-askar Jepun telah mendarat di kota baru. Berpuluh-puluh tahun kita telah berjuang di tengah-tengah masyarakat. Berjuang menentang fahaman asing, keganasan dan juga ugutan. Menentang komunis, British dan juga Jepun yang mengangkat senjata. Inilah kisah perjuangan dan juga kemenangan kita. Bersatu hati, menggenggam tangan, mencipta setia, mengukir keamanan negara kita. Disinilah bermulanya sebuah cinta dan erti kemerdekaan yang kita impikan. Andai patah sayap Raja Wali, tetap bertongkat saya kemari. Bukan sekadar suka hati, tetapi dengan satu misi, untuk membawa sidang hadirin untuk memahami dan juga mendalami maudud bicara saya pada hari ini dengan tema Sehati Sejiwa, Kemerdekaan Membina Tamadun Bangsa. Sekalung penghargaan saya hulurkan buat Barisan Kombinasi Intelektual Kehakiman Bervisi, hadirin hadirat yang saya hormati dan juga saudara-saudari yang dekat di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam satu Malaysia. Cogan kata, kemerdekaan membawa ketamadunan bangsa merupakan antara cogan kata yang telah dibina untuk memberikan kesedaran kepada kita sebagai rakyat Malaysia untuk menyedari bahawa betapa pentingnya kemerdekaan dalam negara kita. Pada hari ini, saya akan membawa sidang hadirin semua untuk mengimbau zaman keagungan rasa cinta para pejuang negara yang telah bermati-matian untuk memajukan negara kita. Sekaligus, saya juga akan membawa sidang hadirin pada hari ini untuk melihat zaman kejatuhan negara kita yang perlu kita insafi. Dan seterusnya, marilah kita bermuhasabah diri dan memikirkan apakah manhaj yang perlu kita ambil untuk menangani masalah ini. Bila kota runtuh binasa, pasti ramai orang lari merata. Bila negara teguh perkasa, pasti ramai orang datang bertahta. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, indikator saya yang pertama di bawah kata kunci kemerdekaan membina ketamadunan bangsa adalah disebabkan oleh kewujudan generasi muda yang merdeka. Di sini lahirnya sebuah cinta yang murni, abadi, sejati. Di sini tersemai cita-cita bercambah menjadi warisan. Adakah dengan menyanyikan lagu ini kita akan dapat menzahirkan rasa cinta kita kepada negara kita Malaysia? Atau adakah dengan menyanyikan lagu ini kita juga dapat menanamkan rasa cinta yang kita sayangkan Malaysia, rasa cinta kita semakin menebal dengan negara kita Malaysia? Apabila kita bertanyakan pada anak-anak muda kita tentang perasaan cinta, apakah reaksi mereka? Ada yang tersenyum lebar, ada juga yang tersipu-sipu kerana malu dan ada juga yang tersengih-sengih. Namun, apakah perasaan mereka apabila kita tanyakan mereka tentang rasa cinta mereka kepada negara Malaysia? Sudah tentu, mereka akan mencebikkan bibir dan memasamkan muka. Ada juga antara mereka yang pura-pura tidak tahu dan ada juga antara mereka yang ternganga menunjukkan mereka tidak faham. Pemikiran anak-anak muda kita sekarang terlalu sempit. Mereka telah disogok dengan pemikiran daripada luar negara. Pemikiran mereka terlalu mengagung-agungkan budaya barat sehingga mereka melupakan negara mereka sendiri. Sedangkan di Malaysia inilah mereka lahir. Di Malaysia inilah mereka mengenal erti nombor dan juga huruf. Di Malaysia inilah juga mereka tahu erti kehidupan yang sebenar. Tetapi apabila mereka telah keluar daripada kepompong, mereka lupa
asal usul mereka dan mereka lupa jati diri mereka. Bagai kacang lupakan kulit. Mereka mengikut budaya-budaya barat yang semakin merosakkan mereka dan juga mereka semakin menganggap bahawa budaya di negara kita ini adalah budaya yang kolot dan ketinggalan zaman. Hadirin hadirat yang saya hormati, jelas ini menunjukkan bahawa tamadun bangsa kita tidak boleh dimajukan sekiranya perkara ini berlaku. Bagaimanakah generasi muda ini boleh menangani masalah ini? Ini ialah daki dan kekotoran negara. Jangan kita menghadap geru. Mari kita bersama-sama memikirkan apakah langkah untuk mengatasi masalah ini. Bagaimana? Mereka ini anak-anak yang masih mentah. Kadang-kadang mereka harus diterga. Kalau tidak ada yang menerga, pasti mereka akan tersilap langkah. Mari kita pikirkan langkah dan jalan bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Dengan penglibatan mereka dalam sambutan Hari Kemerdekaan dan juga kempen Kibar Jalur Gemilang yang diadakan oleh Perdana Menteri kita, Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak, bersama acara perarakan dan pembarisan yang diadakan pada setiap tahun pada 31 Ogos 1995. Okey, seterusnya dengan penglibatan mereka dalam acara ini, sememangnya mereka dapat membentuk jati diri anak-anak bangsa ini. Bukan saja jati diri mereka dapat dibentuk, tetapi mereka juga akan mengenang jasa-jasa tokoh-tokoh yang banyak berjuang untuk negara. Antaranya Tengku Abdul Rahman, Rosli Dobi, Rentap dan juga Kanang Anak Langkau. Sikap mereka yang sanggup berputih tulang daripada berputih mata melihat negara mereka dijajah haruslah dicontohi. Dengan penglibatan anak-anak muda ini juga dalam program-program yang dijalankan oleh jabatan-jabatan kerajaan. Contohnya seperti Jabatan Penerangan itu sendiri, seperti pertandingan sketsa Satu Malaysia, pengkisahan Satu Malaysia dan juga program Pewaris Muda dapat memberikan kesedaran kepada anak-anak muda ini tentang pentingnya kemerdekaan. Sekaligus jati diri mereka dapat dibentuk dan juga rasa cinta dalam diri mereka dapat disuburkan. Sebagai insan yang bergelar remaja, haruslah kita menetapkan satu wawasan diri dan aspirasi diri untuk memerdekakan negara kita. Anak-anak muda ini merupakan pelapis yang akan mewarisi kemerdekaan negara kita suatu hari nanti. Dan mereka jugalah yang menjadi harapan berjuta-juta rakyat yang ada di bumi tercinta kita. Saudara-saudari yang dirahmati, indikator saya yang kedua, perpaduan kaum meneruskan ketamadunan bangsa dan memerdekakan negara. Perpaduan kaum merupakan kunci kepada keharmonian negara. Negara yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum seperti Malaysia memerlukan dan juga berpaksikan kepada perpaduan untuk meneruskan keharmonian negara mereka. Sekiranya perpaduan yang utuh antara masyarakat ada di dalam kalangan masyarakat ini, maka negara kita akan terus gemilang dan terbilang di mata dunia. Teringat saya Tunku Abdul Rahman Putra Hal Haj pernah mengatakan bahawa merdeka itu bukanlah sesuatu yang mudah. Untuk memerdekakan negara memerlukan pengorbanan yang sebenarnya pengorbanan. Kita harus sedar pada hari ini kemerdekaan yang ingin kita kecapi adalah atas dasar pengorbanan semua pihak. Harus kita juga mengingati dan belajar daripada peristiwa 13 Mei 1969. Peristiwa ini merupakan satu peristiwa yang sangat buruk dan meninggalkan kesan yang sangat teruk kepada negara kita. Kenapa? Agar pisang tidak berbuah dua kali. Natijanya amat perit sekali. Konfrontasi antara kaum yang telah berlaku pada waktu itu telah menyebabkan negara kita hampir musnah binasa. Peristiwa 13 Mei juga pada waktu tersebut telah menjadi sejarah buruk buat negara kita. Peristiwa ini
kenanglah baik-baik. Peganglah baik-baik. Waktu pagi kita jadikan tongkat, waktu malam kita jadikan selimut. Jangan biarkan masalah ini mencengkam kita. Negara ini ialah tanggungjawab kita. Perpaduan negara ialah milik kita. Kejayaan dan kemegahan negara haruslah menjadi milik kita. Saudara-saudari yang dihormati, indikator saya yang ketiga, penggunaan bahasa yang sama juga dapat memerdekakan negara dan juga meneruskan tamadun bangsa. Dengan penggunaan bahasa yang sama, masyarakat yang berbilang kaum di negara kita dapat hidup bersatu padu dan meneruskan kemerdekaan dan tamadun bangsa negara kita. Bahasa yang disetujui ialah bahasa Melayu. Slogan bahasa jiwa bangsa haruslah dihidupkan dan dinyalakan kembali. Bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar dan juga bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu haruslah digunakan secara menyeluruh dan digunakan tidak henti dalam kalangan masyarakat, tidak kurang, tidak kira golongan tua maupun golongan muda. Pendeta Takbah pernah mengatakan bahawa bahasa menunjukkan bangsa. Dengan penggunaan bahasa yang sama dalam kalangan masyarakat, ini menunjukkan bahawa masyarakat itu ialah bangsa Malaysia. Saya yakin dan percaya bahawa penggunaan bahasa yang sama juga dapat memberikan kita sebagai rakyat Malaysia dan dapat mengurangkan semangat perkauman di Malaysia. Hayya, ini barang mana ada harga? Okey, itu orang mau makan roti satu, kari kapla ikan satu. Sekiranya bahasa kita tidak digunakan dengan sama, maka dunia hari ini akan menjadi tenat. Menyaksikan salah faham yang semakin melarat, sekiranya bahasa itu tidak diangkat dan hanya perlu dilihat dan tidak perlu dimartabatkan. Adakah perkara ini hanya perlu dibiarkan atau kita perlu segera mengubahnya? Justru pada hari ini saya menyeru agar kita marilah menetapkan satu maklumat, menetapkan satu bahasa untuk kita menanamkan rasa cinta kita kepada negara kita Malaysia. Hidup bahasa, negara merdeka, rakyat terpelihara. Apabila negara bijak dipimpin, pasti negara cantik dicermin. Apabila rakyat sejiwa sehati, pasti negara mendapat sakti. Apabila pemimpin tak sepakat, tentu negara hidup nikmat. Apabila negara muafakat serberkat, pasti negara merdeka berkat. Sama bijak membina negara supaya indah tamadun bangsa. Kini marilah kita bersama-sama untuk menanamkan rasa cinta kita kepada negara kita Malaysia agar kita dapat meneruskan kemerdekaan dan kemajuan negara kita. Sebelum saya mengorak langkah untuk meninggalkan pentas perjuangan ini, izinkan saya sekali lagi menyeru agar saudara-saudari menanamkan dan berpegang dan meletakkan di dalam jiwa kita erti kemerdekaan yang sebenar. Bulat air kerana pembentung, bulat air kerana manusia. Malaysia sayang pada kita, kita sayang pada Malaysia. Sekian, terima kasih. Kita tahu di Malaysia hidup berbilang kaum, berbilang bangsa. Jadi bagaimana kita nak mencapai muafakat untuk menggunakan bahasa yang sama? Kukunya sesebuah negara itu terletak pada jati diri bangsanya. Dengan penggunaan bahasa yang sama, kemerdekaan itu boleh dicapai oleh negara kita. Kibaran jalur gemilang dan juga hidangan lagu kebangsaan bukanlah semata-mata terletak pada kesatuan kita sebagai hidup negara Malaysia. Apa yang paling penting ialah penggunaan bahasa sama antara rakyat digunakan bersama-sama untuk kita melayari bahtera kemerdekaan kita bagi meneruskan ketamadunan bangsa kita sebagai rakyat di Malaysia ini. Suka saya untuk mengingati pengorbanan dan juga ketokohan Tengku Sin On yang berusaha untuk memartabatkan
masyarakat pada masa keruntuhan masyarakat yang telah melanda negara kita pada 13 Mei 1969 yang menyebabkan kita harus sedar dan percaya bahawa dengan berkat pimpinan dan juga kesabaran rakyat, maka masalah ini boleh diatasi. Penggunaan bahasa yang sama juga boleh memberikan kita satu rasa cinta akan negara yang tanpa berbelah bagi. Dengan penggunaan bahasa yang sama, tanpa rasa gementar dan rasa kecewa, kita akan tetap berpegang pada negara kita Malaysia. Marilah kita bersama-sama berpegang teguh dan mencipta satu peluang dan juga fenomena yang gah di mata dunia dengan penggunaan bahasa kita. Sekian, terima kasih.